Sementara dalam keadaan teruk, hari ini saja mati 234 orang within 24 hours. Laporannya setiap 24 jam keluar 234, keluar 160, besok 24 jam, besok pula keluar lagi 300 mati. Lepas itu kita duk bersorakan di Qatar kerana Malaysia dapat seri dengan Korea. Ya, ustaz-ustaz pun jerit, kita telah dapat kekuatan bola sama taraf dengan Korea. Saya kata berpada-padalah, Allah akan beri isyarat kepada kita ni. Kamu ni dia tak kena sasaran dah nampaknya. Yang sebelah sini yang nak buat hiburan duk berkelahi dengan mufti. Jadi tak habis-habis. Jadi akhirnya rumusan saya, Allah uji siapa sekarang? Allah tidak uji sebenarnya orang-orang Palestin sebab mereka sudah bertekad kami akan mati. Kami ada dua saja pilihan, kami lawan sampai habisan atau kami mati. Tapi Allah menguji kita yang macam ni, yang duduk selesa macam ni, apa kamu buat? Ya. Saya ceramah di Kajang, di dataran Kajang itu, Stadium Kajang, dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Orang-orang kuatnya lah mengatakan kita mesti anutan Palestin. Masa kami ceramah tu, saya ingat tak sampai 100 orang di atas padang tu. Lepas tu semakin ramai semua. Saya kata bagus ni. Rupanya kerana ada big screen bola. Orang bukan datang nak dengar ceramah tentang Palestin ni, orang rupanya pakat tunggu bola. Tengah bawa keluarga, bawa tikar, anak-anak duduk atas tikar tengah padang nak menyaksikan bola. Saya mengatakan sudah penyakit ni rakyat Malaysia ni, orang-orang Islam ni. Ini lebih daripada penyakit al-wahn yang Allah, bila Rasulullah ditanya ada penyakit al-wahnu iaitu hubbud dunya wa karahatil maut, saya kata ini lebih parah daripada penyakit itu. Kamu tidak kisah sesaudara kamu mati, kamu tidak kisah Masjid Al-Aqsa diancam, kamu tidak kisah bahawa anak-anak orang-orang Islam ni disembelih sebegitu parah, kamu tidak kisah masjid-masjid kamu dihancurkan. Tidak rasa peduli apapun. Cukup surau kita sudah kembali, jaga surau sudah. Buat apa nak fikir-fikir pasal Palestin? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengurusi, Wali Jawatankuasa Surau, sahabat saya Tuan Haji Badaruddin, Cikgu Rahim dan teman-teman yang bersama pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dalam kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama untuk berada di surau yang penuh barakah ini, melaksanakan dan menunaikan hak Allah dengan harapan kita akan terus istiqamah. Kita sedang berada di bulan Rajab yang tidak lama lagi. Pada bulan Rajab ini kita akan mengingati peristiwa Isra wal Mi'raj, satu peristiwa yang tidak terlepas daripada kita, sehingga hampir semua masjid dan surau akan mengadakan acara-acara khusus tentang Isra dan Mi'raj. Dan kita akan teruja mendengar kupasan-kupasan para asatizah tentang peristiwa Isra Mi'raj yang diberkati itu. Cuma barangkali yang jarang dikupas dengan mendalam ialah mengenai kedudukan Masjid Al-Aqsa yang menjadi antara paksi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dan inilah yang menjadi perhatian kita sekarang ini.
apabila kita sedang menyaksikan kisah yang menyayat hati kita sehingga pada hari ini. Kalau kita hitung kematian yang berlaku di Gaza sehingga sekarang sudah melebihi 26,000 orang. Kalau kita bagikan 100 hari, ini sudah masuk 110 hari. Kalau kita hitung 100 hari, bermakna satu hari 260 orang yang terbunuh sepanjang 100 hari itu, mula 7 Oktober yang lalu. Dalam 26,000 itu yang mati kanak-kanaknya ialah 11,000. Bermakna setiap satu hari 110 orang terbunuh kanak-kanak. Sehingga hari ini juga 7,500 wanita terbunuh dalam tempoh satu hari, bermakna 75 wanita terbunuh sehari. Dan kalau kita bahagikan itu lagi kepada setiap minit berapa yang mati, itu sudah tentu memberikan kepada kita ni suatu perasaan bahawa mana mungkin umat Islam boleh diperlakukan sebegini. Sementara kita ada 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia. Kita ada 57 negara Islam. Kenapa keadaan itu semakin parah? Inilah yang ketika kupasan Isra wal Mi'raj akan datang, saya harap bahawa para asatiza penceramah akan beri perhatian kepada kisah bumi Anbiya ini, dan juga dipanggil bumi jihad dan ribat, bumi Palestin yang termasuk dalam bumi Asy-Syams, atau dipanggil Biladus Syams atau Ardul Syams. Sebab kawasan inilah yang disebut di dalam ayat yang sering kita baca ketika kita kupas peristiwa Isra dan Mi'raj, iaitu yang menyebut tentang allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, bahawa itulah kawasan yang diberkati Allah. Apakah kawasan itu? Kawasan itu yang disebut Ardul Syams, iaitu bumi Asy-Syams. Bumi Asy-Syams itu pada asasnya Palestin, Jordan, dan juga termasuk sebahagian daripada Syria, dan juga sebahagian daripada Egypt ataupun Mesir. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina itu juga termasuk Mekah, kerana disebut ilal masjidil haram, min masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjid Baitul Haram di Mekah kepada Masjid Al-Aqsa. Kemudian kedua-duanya dirangkum dengan allazi barakna haulahu. Di sekitarnya itu Allah kata adalah bumi yang diberkati. Namun bumi inilah yang sedang dihenyak, yang sedang dironyah, kata orang Kedah. Dironyah artinya diperlakukan dengan sangat kejam. Tetapi malangnya 1.8 bilion umat Islam ni semacam lumpuh dan tak terdaya untuk membuat apa-apa. Peristiwa Palestin ini bukan 7 hari, bukan 7 minggu, bukan 7 bulan, tetapi 75 tahun. Umat Islam telah dibunuh, diusir, diperkosa, dihancurkan, disebutlah apa saja, semuanya berlaku pada orang-orang Palestin. Dan inilah yang menyebabkan kita terpaksa pergi surau ke surau, masjid ke masjid, untuk beritahu bahawa keadaan ini terlalu berat dan tak mungkin orang Islam di Malaysia maupun di mana-mana untuk mengatakan ini urusan orang Palestin semata-mata. Kita tak terlibat. Tak mungkin kita boleh mengatakan begitu. Apatah lagi semalam saya dengan mufti wilayah Sahibus Samahah Dr. Luqman bersama dengan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Ajib, bersama dengan Datuk Seri Ahmad Awang, seorang ulama juga
Datuk Wira Syekh Abdul Ghani Samsudin, seorang ulama juga, dan Datuk Wan Muhammad Syekh Abdul Aziz, iaitu seorang yang di-Pertua Persatuan Ulama Malaysia. Kami di atas pentas mengadakan suatu acara namanya Multaqa Masajid, pertemuan masjid-masjid se-Malaysia mengenai ancaman Zionis ke atas Masjid Al-Aqsa. Yang datangnya, kita harap datang 400, tapi yang datangnya hanya 100. Jadi tertanya-tanya kepada kita, kenapa orang Islam tidak sensitif? Semalam kan cuti Thaipusam. Yalah, mungkin orang balik kerana bercuti panjang sampai hari ini, sampai hari Ahad. Tapi bila mendengar saja Masjid Al-Aqsa, sepatutnya tersentuh. Sepatutnya kita mengutamakan program ini. Kami nak dengar macam mana kita nak buat. Kerana apa? Masjid Al-Aqsa diancam, dan setelah 110 hari Gaza diserang sebegitu ganas, dilaporkan 1000 masjid telah hancur. Bukan 10, bukan 100, 1000 masjid di Gaza. Gaza ada 1200 masjid. 1000. Maknanya apa, tuan-tuan? Kalau 1000 masjid dalam tempoh 100 hari dibom, bermakna satu hari mereka bom 10 masjid, hancur. Masjid yang Mapin buat dengan derma, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2014, kita bina masjid yang tercantik di Gaza. Harganya tak banyak. Kalau kita satu masjid itu sampai belas-belas juta, kita buat 8 juta saja. Dan mereka sangat kagum, mengatakan ini adalah masjid yang tercantik di Gaza sehingga hari ini. Ada satu masjid yang tertua, namanya Masjid Umari. Itu pun tinggal menara sekarang ni. Dibom dalam hari yang ke-43, tak silap saya. Tapi masjid yang kita bina atas nama Wang Malaysia, itu sekarang menaranya pun habis. Bukan takat kubahnya, bukan takat dewan solatnya, menaranya pun sudah tidak ada. Jadi kalau sampai 1000 masjid dihancurkan, kemudian Masjid Al-Aqsa diancam sebegitu rupa, saya tidak tahu kenapa ada orang tidak sensitif di Malaysia ini. Umat Islam kita ni ada lebih kurang 22 juta atau 25 juta lah. Tidak ada kebangkitan betul-betul di kalangan umat Islam kita ni. Memang betul kita tidak mampu berjuang dengan mereka di Gaza atau di tebing barat. Ya, tebing barat sekarang yang telah terbunuh 400 orang di tebing barat, yang telah ditahan di dalam penjara sudah 8,000. Mereka tangkap, mereka bunuh, mereka tembak, mereka hancurkan rumah. Itu di tebing barat, bukan ada Hamas di situ, tapi mereka serang habis-habisan. Di Gaza, yang kita tahu sekarang, di Masjid Al-Aqsa, mereka sudah merancang supaya Masjid Al-Aqsa pada tahun ini, tahun 2024, ini adalah tahun yang mereka mengatakan inilah masanya untuk kita menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Sudah dirancang lama. Sekali lagi, pertanyaan saya, dengan maklumat begini, kenapa umat Islam tidak gairah untuk nak bangkit? Bandingkan dengan di London, perhimpunan setiap hari Sabtu atau hari Ahad, jumlahnya tidak kurang 400,000 orang. Sepanjang Downing Street, 400,000 orang Islam turun, orang Kristian turun, orang Buddha turun, orang etis tak ada agama pun turun, kerana mereka tidak boleh terima seteruk ini. Di Tokyo 50,000 turun demonstrasi di Tokyo. Ada apa Islam di Jepun? Tak ada, tapi 50,000 turun. Demikian di Brussels, demikian di Paris, di New York, di San Francisco, demikian di Cape Town, demikian juga di Islamabad, demikian di Jakarta, demikian di Sydney, di Perth, ratusan ribu turun. Di Kuala Lumpur paling tinggi 5,000. Dah berapa kali perhimpunan kita buat di depan masjid, di depan embassy United States.
Orang kita ni sudah tidak sensitif, sedangkan orang mengamuk sampai hari ini di seluruh dunia. Pada 23 hari bulan yang lalu, itu gerakan besar-besaran. Kerana yang masalahnya bukan rakyat, yang masalahnya kerajaan. Kerajaan negara Islam ni yang tidak bergerak betul-betul. Jadi rakyat tak boleh tunggu, maka rakyat membuat demonstrasi. Dia orang kata, apalah demonstrasi, bukan nak jadi apa-apa pada Israel, tetapi menunjukkan suara kita, mengangkat suara kita, menunjukkan kemarahan kita, itu bagi saya sangat penting. Ambil sajalah 3 hari sudah, atau bukan 3 hari sudah ya, 2 hari sudah, semalam Thaipusam, sebelum Thaipusam, kerajaan India telah meresmikan kuil Hindu yang terbesar di India di atas tapak masjid yang berusia 500 tahun. Masjid itu diruntuhkan atas arahan Mahkamah India. Kemudian 3 hari sudah, setelah setahun, mereka cepat-cepat setelah meruntuhkan Masjid Babari itu, mendirikan kuil Lord Ram nama dia. Kerana mereka mendakwa tapak itu adalah lahirnya Tuhan Ram. Terdiri dan diberi cuti kepada seluruh pekerja petugas kerajaan negara India. Perdana Menterinya Narendra Modi turun mengatakan ini kemenangan yang bermula untuk kita hapuskan semua masjid yang ada di India. Semangat itu disambut oleh Israel. Israel mengatakan, yang inilah yang kami nak buat pada Masjid Al-Aqsa. Buat sebagaimana India menghancurkan masjid di India, kita akan lakukan untuk menghancurkan masjid-masjid di Gaza, di West Bank, di Al-Aqsa. Dengan fakta itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa lagi yang Allah nak beri isyarat kepada kita bahawa kamu sudah wajib untuk nak bangkit. Ya. Huraian ini dibuat oleh Majlis Fatwa Dunia, oleh ulama, dia panggil Ittihad Ulama lil Muslimin Al-Alami, di mana di Qatar. Pengusinya Syekh Dr. Ali Karadari membuat rumusan bahawa wajib orang Islam untuk menghantar tentera. Itu fatwa. Tidak disambut oleh mana-mana negara pun. Mufti mana-mana negara pun tak ada menyambutkan. Pihak saya, MAPIM, terus menghantar surat, kami bersetuju fatwa ini patut kita laksanakan. Walaupun kita tahu macam mana nak hantar tentera ke Gaza. Dia disekat darat, udara dengan laut, tak boleh masuk. Jadi kita kata, sekurang-kurangnya kita jadikan ini satu laungan, satu semboyan, bahawa tidak ada cara lain. Kalau kita nak menyelamatkan Gaza, nak menyelamatkan Palestin, maka orang Islam mesti mampu mempunyai kekuatan tentera. Malangnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak ada kekuatan itu. Umat Islam yang sedemikian banyak yang saya sebut tadi, 1.8 bilion. Ya. Apabila saya meminta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim usulkan supaya negara-negara Islam sekat penjualan minyak dan gas kepada Israel. Siapa yang jual gas? Jordan. Minyak Saudi. Ya. Menjual minyak. Jadi kita kata cara lain tak boleh, kita sekat. Tetapi di dalam persidangan negara Islam berpecah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Yang tak setuju adalah negara Arab. Kita daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, semua kita kata kita kena buat macam itu. Tapi negara Arab tak setuju. Jadi bayangkan, orang-orang Palestin sampai menyatakan kami tidak ada apa-apa harapan pun kepada negara Arab. Ini menyebabkan bahawa
seolah-olah Allah nak beri pesan kepada kita bahawa masalahnya bukan Gaza dihentam sebegitu teruk. Masalahnya kamu umat-umat Islam ini yang dalam keadaan berpecah dan keadaan tidak mampu untuk bertindak kerana kamu mementingkan diri masing-masing. Inilah yang menyebabkan kita umat Islam, bila kita menyambut Isra Mi'raj, bila kita kupas sedikit Masjid Al-Aqsa, dia tidak masuk ke dalam benak kita bahawa selagi Masjid Al-Aqsa tidak dibebaskan, kita akan semua terpaksa menjawab kepada Allah. Apa kita nak jawab kepada Allah ketika Masjid Al-Aqsa nanti bakal diruntuh? Allah Maha Berkuasa, Allah akan menjaga masjidnya, tetapi Allah tetap akan bertanya kepada kita, kamu buat apa? Ya. Inilah soalan yang selalu saya syarahkan di mana-mana pun, di masjid atau di surau atau di ceramah di jabatan-jabatan kerajaan. Saya kata, kita buat apa? Sementara dalam keadaan teruk, hari ini saja mati 234 orang within 24 hours. Laporannya setiap 24 jam keluar 234, keluar 160, besok 24 jam, besok pula keluar lagi 300 mati. Lepas itu kita duk bersorakan di Qatar kerana Malaysia dapat seri dengan Korea. Ya, ustaz-ustaz pun jerit, kita telah dapat kekuatan bola sama taraf dengan Korea. Saya kata, berpada-padalah, Allah akan beri isyarat kepada kita ni. Kamu ni dah tak kena sasaran dah nampaknya. Yang sebelah sini yang nak buat hiburan duk berkelahi dengan mufti. Jadi tak habis-habis. Jadi akhirnya rumusan saya, Allah uji siapa sekarang? Allah tidak uji sebenarnya orang-orang Palestin, sebab mereka sudah bertekad, kami akan mati. Kami ada dua saja pilihan, kami lawan sampai habisan atau kami mati. Tapi Allah menguji kita yang macam ni, yang duduk selesa macam ni. Apa kamu buat? Ya. Saya ceramah di Kajang, di dataran Kajang itu, Stadium Kajang, dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Orang-orang kuatnya lah mengatakan kita mesti anutan Palestin. Masa kami ceramah tu, saya ingat tak sampai 100 orang di atas padang tu. Lepas tu semakin ramai semua. Oh, saya kata bagus ni. Rupanya kerana ada big screen bola. Orang bukan datang nak dengar ceramah tentang Palestin ni, orang rupanya pakat tunggu bola. Tengah bawa keluarga, bawa tikar anak-anak duduk atau tikar tengah padang nak menyaksikan bola. Saya mengatakan sudah penyakit ni rakyat Malaysia ni, orang-orang Islam ni. Ini lebih daripada penyakit al-wahn yang Allah, bila Rasulullah ditanya ada penyakit al-wahnu iaitu hubbud dunya wa karahatil maut, saya kata ini lebih parah daripada penyakit itu. Kamu tidak kisah saudara kamu mati, kamu tidak kisah Masjid Al-Aqsa diancam, kamu tidak kisah bahawa anak-anak orang-orang Islam ini disembelih sebegitu parah, kamu tidak kisah masjid-masjid kamu dihancurkan. Tidak rasa peduli apapun. Cukup surau kita sudah kemal, ya, jaga surau sudah. Buat apa nak fikir-fikir pasal Palestin? Jadi tuan-tuan, saya nak memberikan sentuhan ini. Tak perlu bercakap sampai menjerit-jerit. Cakap pelan, tapi biar sentuh. Bahawa Allah akan bertanya kepada kita. Allah pernah bertanya kepada kita dalam banyak dalam Al-Quran. Al-Quran sedang aktif di Gaza sekarang. Al-Quran sedang berinteraksi dengan warga Gaza sekarang, sehingga mereka sudah mulai terdidik dengan Al-Quran. Dengan bila ada saja kematian anaknya atau suaminya atau isterinya atau datuknya atau neneknya, yang terkeluar dari mulut mereka ialah hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu lafaz yang keluar. Dari mana datang itu? Interaksi Al-Quran dengan orang-orang Gaza sedang sangat aktif sekarang. Karena setiap detik yang berlaku di Gaza itu ada jawapan Allah. Baca salah ayat, Nasrullah fathun qarib. Mereka sangat percaya dengan ayat itu. Al-Quran sedang bicara dengan orang Gaza. Dibaca kata innallah ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama mereka, bersama kamu.
Al-Quran sedang bercakap dengan orang Gaza. Ya. Disebut lagi dalam ayat yang kita baca mengenai tijarah, perniagaan dengan Allah. Hal adullukum ala tijarah. Ya. Hendakkah kamu ni berniaga dengan aku? Apa modal kamu? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu, dengan diri kamu, itu modalnya. Dan Allah akan beri apa? Jadi sebab itu ayat-ayat Al-Quran sedang turun di Gaza sekarang, berinteraksi dengan pejuang-pejuang. Tuan-tuan tahu orang Hamas dia bertahan dengan apa? Dengan perlu yang dia ada RPG, senjata yang dia ada RPG, kemudian dia buat roket, juga mengagumkan macam mana mereka buat roket sedemikian hebat. Mereka ada tunnel terung sampai 50 meter ke bawah. Kemudian mereka ada senapang. Kemudian dia buat drones. Itu saja. Lawan dengan Amerika yang beri senjata kepada Israel. Apa yang tak beri? Dia panggil F-16 dengan F-35 fighter jet yang tercanggih di dunia. Satu-satu itu harganya sampai 600 juta. Bagi sampai 100 buah kepada Israel untuk hancurkan Gaza. Dia hantar lagi pejuang helikopter yang boleh menembak itu menghancurkan. Mereka menghantar dekat 60,000 tan bom. 1 tan bom itu yang beratnya 1 tan iaitu 1000 kilogram itu boleh hancurkan lebih kurang 200 ke 300 meter radius. Artinya diletup di sini, hancur satu taman ini. Berapa bom yang telah diledakkan di Gaza? 60,000. Lawan semua itu dengan RPG. Tahu ke RPG apa? Ha? Sebut bila saya bukan tahu pun. Jadi saya tanya, Hamas you lawan macam mana? Bila saya tanya, dia kata, brother, we have only lost much less than 15% of our mujahidin. Sehingga hari ini 108 hari, dekat 110 hari, kami telah yang syahid daripada 30,000 pejuang yang kita ada, hanya 15% saja. Artinya dia bertahan. Lalu saya tanya, apa bantuan yang kamu perlu? Dia kata, tak ada apa. Bagi kami air botol minum, dan bagi kami seorang 3 biji tamar untuk 1 hari. Itu saja. Kami tak ada nak apa burger Ramli burger, tak ada. You bagi 3 biji buah tamar, 1 air ini, setiap hari kami bertahan dengan itu saja. Saya ini luar biasa ni. Sebab apa mereka ada kekuatan itu? Seperti yang saya sebut, Quran sedang turun betul-betul kepada mereka. Jiwa mereka itu kentalnya begitu sampai sepatutnya Israel mengatakan kami boleh habiskan Gaza itu dalam 2 minggu. Tak lebih 2 minggu kita hancurkan Gaza. Sekarang sudah 110 hari. Dan akhirnya Amerika terpaksa pujuk kepada Israel. Sudah ni teruk sangat ni. Hampa duk hancur. Sampai Israel terpaksa pujuk. Tapi US cuba pujuk Israel. Israel sudah tidak mahu berhenti. Sebab dia dah terlajak jauh. Dia sudah terperangkap dalam Gaza. Kalau dia undur, artinya dia sudah mengisytiharkan kepada dunia bahawa dia sudah kalah. Oleh kerana itu, dia cuba. Dan pada itulah mereka mengatakan kita terpaksalah menerima atau mendedahkan fakta bahawa sejak daripada kami hancur atau kami serang Gaza, 139 orang askar kami telah mati, katanya. Saya tanya kepada orang Hamas, dia kata, cikgu, bagi setiap angka yang mereka mengatakan tentang mereka cedera atau mereka itu mati, kena kali dengan 10. Kerana mereka tidak mau mendedahkan angka sebenar. Sehingga hari ini askar Israel yang telah terbunuh sudah sampai 8,000. Sehingga hari ini askar Israel yang sudah cedera parah sudah dekat 12,000.
angka ini takkan pernah didedahkan oleh Israel. Sebab itu mereka sudah mulai merasakan yang sakit mental, yang sudah tak mau masuk, dan mereka terpaksa keluar dan mereka buat alasan lah. Banyak askarnya sudah mulai undur dan dia buat alasan, kata dia ada yang satu perisa mengatakan dia tembak diri dia sendiri, dia tembak dia punya peha dia sendiri untuk mengatakan saya sudah tak boleh berjuang, tolong hantar saya balik. Dia tembak kaki dia sendiri. Jadi bagi orang Hamas, mereka yakin, keyakinan itu datang daripada latihan mereka bahawa seorang ahli Hamas yang akan berperang itu, pertama syaratnya wajib hafal Quran 30 juz. Itu syarat. Yang kedua, mesti dapat keizinan kepada ibu bapa. Yang ketiga, kamu tidak ada tanggungan kepada orang lain. Jadi dia latih 30 ribu orang tu macam itu, tuan-tuan. Sebab saya pergi sendiri tengok pusat latihan dia. Dan ini anak-anak muda yang sangat hebat, seperti saya pernah cerita kat sini, saya tahu. Saya pergi tengah malam, saya pergi ke Gaza. Banyak kali dah saya pergi Gaza ni, saya pergi tengok pejuang. Ada seorang tu, saya nak salam dengan dia tengah malam, tak nampak kan? Dia tak angkat salam, dia tak terima salam saya. Saya kata, ni kenapa? Rupanya dia buta. Pasal saya tak nampak tengah malam. Saya kata, kamu dah uzur, patutnya kamu baliklah. Kamu dah uzur syar'i. Dia kata, tuan, mata saya ditembak daripada kanan ke kiri, buta. Mata saya sudah masuk syurga, saya tak masuk lagi. Kata-kata macam tu, tuan-tuan, musuh mana boleh menewaskan orang macam itu? Kita ni takat buta, tuan-tuan, apa kan? Orang macam kita ni kalau nak excuse, mudah je. Minta maaf tuan, saya gout, jalan. Kawan ni apa dia? Kencing tak lawah. Dia orang sampai pakai itu, sampai buta mata tetap mau berada di medan perang. Maka inilah harapan kita, bahawa orang-orang Gaza itu sedang memberikan pesan kepada kita. Mereka sedang memberi kepada kita isyarat bahawa inilah harga Islam, ini adalah harga iman, inilah harga akidah yang ditunjukkan kepada kita bahawa kamu sanggup begitu. Betul lah Allah mengatakan bahawa iman kamu itu akan pasti diuji, dan mereka sedang berdepan dengan ujian yang luar biasa. Baik. Apa yang berlaku di dunia sekarang? Sekarang ni di mahkamah dunia, namanya ICJ, International Court of Justice. Dalam banyak-banyak negara, seluruh dunia, 193 negara, tiba-tiba yang membuat tindakan untuk mengheret Israel ke mahkamah dunia ialah Afrika Selatan. Bukan Qatar, bukan Kuwait, bukan Malaysia, bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan Pakistan, bukan Turki. Afrika Selatan. Macam mana negara bukan Islam yang hanya ada 20% orang Islam di Cape Town, di Johannesburg, di Transvaal. Saya beberapa kali pergi ke Afrika Selatan tu, saya tahu tempat-tempatnya. Macam mana tiba-tiba Afrika yang membuat tindakan heret Israel ke mahkamah? Okeylah, hari Jumaat depan tadi saya bersama dengan menteri, saya nak dapat laporan apa tindakan Malaysia untuk kita tengok keputusan mahkamah dunia ini. Datuk Seri Saifuddin Nasution yang saya jumpa pagi tadi, dia putuskan, dia kata, tak apa cikgu, pada 22 hari bulan November kita akan hantar Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan yang berhormat, untuk pergi ke The Hague, ke mahkamah antarabangsa, untuk Malaysia membuat celahan. Kan di dalam kes ini dia panggil ada celah, katanya
bukan pendakwa, bukan peguam pendakwa, bukan peguam pembela, tetapi ada yang lain yang nak mencelah, yang juga nak beri pendapat. Dan Malaysia akan masuk 22 hari bulan. Mahkamah ini sekurang-kurangnya kita akan mengharapkan keputusan menyebelahi Afrika, sebab Afrika nak minta mahkamah buat keputusan menghukum Israel dengan jenayah yang dipanggil jenayah genocide. Apa dia jenayah genocide itu? Iaitu kamu bunuh beramai-ramai. Jadi mereka bahas, ada 15 hakim. 15 hakim itu ada yang fanatik Israel, ada yang fanatik Kristian. Kita tak tahu berapa banyak yang akan undi untuk Afrika, South Africa, berapa banyak nak undi untuk Israel. Tetapi yang saya nak kupas ini ialah apa? Saya nak kupas, tuan-tuan, apa jadi kepada negara Islam sampai nak heret Israel ke mahkamah pun tak berani. Ya. Jadi saya tanya Datuk Seri Anwar, apa Malaysia tak buat? Kenapa Brunei tak buat? Kenapa Indonesia tak buat? Dia kata, cikgu, masalahnya kalau kita ambil tindakan seorang-seorang, yang lain tu dia tak mau sokong. Nanti besok kita jadi terkantui. Malaysia ambil tindakan, negara Islam tak sokong. Jadi dia kata ni nanti akan parah. Dia pun tak sangka tiba-tiba Afrika masuk. Bila Afrika masuk, selepas Qatar, Malaysia adalah negara yang kedua menyokong Afrika membuat tindakan itu. Sekurang-kurangnya kita mengatakan kita akan juga bersama dalam mahkamah dunia. Baik. Sekarang yang lebih bawah, tuan-tuan, pada 11 bulan Februari ini saya buat pertemuan dunia. Saya akan bawa 20 negara datang ke Shah Alam. Apa yang saya nak buat? Saya nak ajak berbincang, kalau perang ni berhenti besok ni, kita nak buat macam mana? Macam mana kita nak bantu? Gaza itu padang jarak, padang terkukur lah. Tak ada apa dah. Hancur sehancur-hancurnya. 1.8 juta dah tak ada rumah. Berapa rumah yang hancur? 350,000 rumah. Berapa hospital yang dibom? 32. Berapa masjid yang dibom? 1,112. Berapa sekolah yang dihancurkan? Sudah sampai 300 sekolah. Berapa universiti? Ada Universiti Al-Azhar, ada Universiti Islam Gaza, ada Universiti Teknologi Gaza. Semua itu saya pergi. Saya pergi tengok universiti itu. Hancur semua. Bekalan air, infrastruktur electricity, semua hancur. Mereka akan mati dengan 4 cara sekarang ini. Pertama, kerana dibom. Kedua, kerana cedera parah, tidak ada ubat yang dapat merawat, hospital sudah tidak dapat berfungsi. Nombor 3, kerana mereka dilanda penyakit. Yang keempat, kerana mereka kebuluran, tidak ada makanan. 4 sebab kematian yang sedang berlaku di Gaza sekarang. Angkanya 26,000 lebih sekarang yang mati. Yang mati kelaparan, kebuluran itu sudah menjadi angkanya setiap hari 10 orang mati kerana tak ada makanan. Yang dehydration lebih. Yang masih dalam runtuhan, mayatnya tak dapat dikeluarkan, dekat 8,000. Campur semua tu, tuan-tuan. Bukan 26,000 lagi. Kalau saya buat anggaran, mungkin 50,000 yang telah mati. Yang menyayat hati kita ya kanak-kanak. Ya. Baik. Kalau perang ini berhenti, insya-Allah Israel pun mungkin tak boleh berterusan begini, akan berhenti. Sekarang setelah berhenti, kita nak buat apa? Tuan-tuan dah kutip derma semua kan? Okeylah, saya terimalah amanahnya nanti. Saya akan bergerak ke Gaza. Tapi tuan-tuan, saya pergi 8 kali ke Gaza. Tiap kali saya pergi, saya tengok tempat-tempat yang hancur. Saya tak tahu nak mula dari mana. Duduk berdiri depan tu, kiri kanan hancur.
Depan belakang hancur. Saya tak tahu nak mula dari mana. Mula bina masjid dulu ke, nak bersekolah ke, hospital ke, saya tak tahu nak buat apa. Itu tahun 2014 saya masuk, 2021 saya masuk. Sebelumnya 2012, 2008 saya masuk. Kehancurannya parah. Tetapi kali ini, kalau saya pergi pula ni, saya sudah terpaksa menyiapkan mental saya, menyiapkan jiwa saya. Bila saya menyaksikan situ, artinya ada mayat yang masih tak terkutip, pastinya, ya. Ada mayat yang sudah reput di atas jalan, dah tak sempat dikuburkan. Malah ada kubur yang dibom berkali-kali. Israel pula ada yang mencuri mayat itu kerana nak mendapat organ dalam badan. Kalau saya masuk pada ketika itu, saya kena mempunyai kekuatan mental. Kerana keadaan itu jauh lebih parah kali ini. Dengan tidak ada kerja, tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada ubatan. Sekarang suhunya sudah -2. Ya. Ada yang mengatakan kepada saya, tolonglah kami, paling tidak kalau tak dapat hantar makanan, hantarlah baju sejuk untuk kanak-kanak kami. Kami yang tua ni tak apa, kami bertahan. Ya. Jadi saya nak bayangkan sebelum saya akhiri, tugas kita jauh lebih berat. Contohnya merasa kami malam tu Cikgu Azmi datang, kita bagi dah, sudahlah, apa lagi. Mereka terpaksa bina balik Gaza ni tuan-tuan. Dalam tempoh 5 tahun pertama saja, kalau tidak diserang lagi, perlu 10 bilion USD. Tuan Ji boleh bayangkan 10 bilion tu banyak mana? Bilion. Bukan milion, bilion. Saya biasa tanya, pernah tengok duit bilion tu macam mana? Kalau kita susun RM10 ni sampai mana? Dari sini sampai Perlis, patah balik 10 bilion. Jadi kalau kita hantar 1,000-2,000 ni, ialah mereka pastinya bersyukur. Tapi mereka kata, ya Allah, apa kita nak buat ni? Jentera tak boleh masuk. Mesir masih lagi terpaksa tunduk kepada Israel. Padahal pintu yang boleh keluar masuk tu tinggal satu saja. Dia panggil Rafah. Yang saya nak pergi ni besok ni, laluan itulah. Sehingga semalam dibom lagi kawasan tu. Jadi kehancuran ni luar biasa. Kalau kita masuk, dan saya mungkin nanti akan siapkan untuk ada lagi misi NGO yang lain, sila datang. Tapi mari kita membuat tekad. Bila saya pergi Iran baru-baru ini, kerana saya diminta untuk berikan penerangan kepada ulama-ulama Iran apa kita nak buat. Setelah saya berikan pembentangan itu, Maulana mereka ni, dia kata, ish, tak ada cara dah. Kami tinggal harap Malaysia ajalah yang boleh buat. Pasal kami ni orang Iran, dia kata kami ada masalah. Ya, mereka tahulah kan. Di Arab sudah berselera. Jadi Turki, dia kata Turki pun kami ada masalah. Islamabad tidak stabil. Jordan macam nak sapu tangan. Jadi dia kata, tolonglah, kami harap Malaysia aja. Saya pun fikir nak harap kat Malaysia. Saya nampak surau ni lah, surau 24 ni. Tang ni yang boleh harap pun. Tu yang saya datang. Sungguh tuan-tuan, macam mana kita nak buat besok ni? Jadi mereka mengatakan kami mengharapkan Malaysia. Saya hantar maklumat ni kepada Datuk Seri Anwar. Harapan sangat besar. Datuk Seri Anwar pun kata, okey cikgu, saya lepas kat cikgu. Kat aku pula dah. Macam mana saya nak buat? Jadi saya nak panggil dunia, berimpun di Shah Alam.
kita dengar apa dia yang telah hancur, berapa banyak yang hancur, kemudian kita akan buat keputusan mana badan, mana negara yang akan bantu apa. Katalah masjid 1000 buah, saya nak mohon surau section ini, section 24, bina satu masjid. Macam mana Haji? Nampak mengangguk tidak, mengiling pun tidak. Mampu aku ni. Ya. Saya baru dapat call nama seorang Muhammad Banat daripada Australia. Dia sakit, dia kanser. Dia kanser. Baru-baru ni doktor kata kamu tinggal 3 hari je. Dia pun terus buat video. Dia antara budak Australia yang terkaya, budak muda yang terkaya. Dia buat video, dia isytiharkan, saya akan mati kalau diizinkan Allah dan tetap Allah, saya akan mati 3 hari lagi. Itu kata doktor. Seluruh harta saya sekarang saya isytiharkan adalah untuk Gaza. Berapa harta dia? Harta dia ada 2 bilion. Dia bagi budak muda. Jadi saya minta tengok muka tua-tua ni, tunggu apa lagi yuk? Ya. Kita datang ke surau ni pun nyandor pun tak apa nak anu dah. Duk kebas menjang. Kan? Anak tu biarlah anak urusan, kamulah belajarlah hidup macam mana. Aku ni nak menghadap Allah. Apa aku nak jawab besok ni? Bagi. Mari kita ambil satu saranan saya. Surau ini insya-Allah kita tekad akan ada satu masjid yang kita bina daripada surau ini. Kena ada azam, kena ada niat tu. Jangan bagi sudah. Tidak, kita kata kami ada saham kami di sana. Tuan-tuan kena tahu bumi Gaza ni ada mak saudara Rasulullah, makamnya di sana. Mak saudara. Tuan-tuan kena pergi. Alhamdulillah terpelihara makam tu. Saya tanya khabar, saya pergi 3-4 kali dah makam tu. Macam mana makam itu? Dia kata alhamdulillah masih lagi, tapi masjid di tepinya hancur. Jadi saya nak mengajak supaya kita bersedialah untuk kita menyelamatkan dan membina semula. Tetapi yang jauh lebih penting itu ialah jantung segala perjuangan Palestin tidak lain dan tidak bukan namanya Masjid Al-Aqsa. Sebab itulah gerakan Hamas yang berlaku 7 hari bulan Oktober itu namanya Taufan Al-Aqsa. Mereka mengatakan tak apa kami akan dihujani peluru, tak apa kami akan dibom begitu hebat. Memang kami sedih, kami tengok anak-anak dan kaum wanita telah terbunuh, tapi kami sudah bermenekat, biar kami hancur asalkan Masjid Al-Aqsa terselamat. Sebab itu dia panggil Taufan Al-Aqsa. Dia tak sebut Taufan Gaza, dia sebut Taufan Al-Aqsa. Biar Al-Aqsa itu selamat. Ini yang sepatutnya menjadi juga tekad tuan-tuan. Mengikuti perkembangan sehari demi sehari apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa itu, tuan-tuan mesti harusnya bertekad, aku tidak akan mendiamkan diri, aku tidak akan hanya memikirkan keselesaan kita lah. Ya, kita ni kononnya rakyat sekarang sudah teruk apa semua, tapi tuan-tuan pergi tengok kat segala restoran tu penuh, dalam keadaan rakyat teruk tapi penuh restoran, makan tak berhenti, ya, tiap malam. Tapi dia kata rakyat teruk, yang hiburan lah. Jadi tuan-tuan, patutnya jangan jadi begitu. Mari kita bertekad. Bermula malam ini, pesanan saya, kalau saya pergi ke sana, saya akan sampaikan salam tuan-tuan semua di Section 24 ni kepada saudara kita di Gaza, bahawa anda telah menyumbang dan saya akan beri secara langsung bantuan itu. Malaysia masih lagi sedikit sumbangan kita, hanya 106 tan makanan, air dan baju sejuk dan keperluan kanak-kanak dan wanita. 106 tan. Harga berapa yang kami telah hantar? 13 juta ringgit. Dalam 31 negara yang sudah
menghantar bantuan itu, yang paling saya rasa terkejut ialah Libya. Libya menghantar 2,687 tan. Libya. Kita tahu Libya pun hoyang-hayang juga Libya ni pun. Jadi nampaknya rakyatnya tak tunggu kerajaan. Kami beri. Venezuela bagi sampai 800 tan. Tuan-tuan pun tahu Venezuela tu kat mana? Bukan jauh daripada Sungai Buloh pun. Ini negara bukan Islam. Jadi maksudnya, ayo tuan-tuan, kerja kita semakin berat, bukan semakin ringan. Bukan semakin sedikit kita punya infak, kena semakin banyak. Kerana isyaratnya saya sebut tadi, Allah sedang menurunkan wahyu Qur'annya kepada Gaza. Dalam masa yang sama juga Allah sedang bercakap dengan kita semua umat Islam, melihat apakah yang kamu masih tidak lakukan. Dalam interaksi itulah tuan-tuan, kita kena berazam bahawa perjuangan ini, seperti Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Gaza telah beritahu kepada saya, pesan kepada semalam, kami ada multaqab masjid semalam di Masjid Wilayah, kita dapat tayangan gambar Imam Masjid Al-Aqsa. Dia pesan terus kepada Malaysia, Dr. Ikrimah Sabri, dan dia memesankan kepada kita, ayo orang-orang Malaysia, ingat bahawa apa yang dilakukan kepada Gaza itu juga sebenarnya berlaku pada kamu. Jangan sampai kamu tidak berasa apa-apa. Pesanannya sangat ringkas, tak sampai 3 minit pun, ditayang terus kepada kita. Demikian kami cuba dapat seorang imam di Gaza untuk hantar pesanan, tetapi mereka sudah blackout internet selama 3 hari. Israel memang cut sungguh, sampai kita tak dapat pesanan daripada imam di Gaza. Apapun, saya sudahi bahawa saya ucapkan berterima kasih kepada mereka yang sudah berinfak. Saya terima amanahnya dan pastikan duit tuan-tuan 1 sen pun akan sampai ke sana. Itu janji saya, dan tuan-tuan jangan berhenti setakat itu. Kita buat yang lain-lain juga. Kita buatlah kunut nazilah kita lakukanlah doa kita lakukanlah solat hajat kita lakukanlah apa saja untuk memberikan kepada kita suatu alasan kepada Allah, aku telah berbuat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadat kita. Terima kasih atas tumpuan, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi, dan saya akan cuba memberikan informasi terkini supaya tuan-tuan akan tahu tentang apa yang berlaku di Palestin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu atas pencerahan semasa yang kita hadapi, bahawa kita mempunyai satu tanggungjawab, iaitu membela kembali Gaza yang telah hancur.